syullat yadaha, lumpuhlah tangan dia. Dia kata perkataan macam tu. Sakilat ka ummu, ibumu kehilanganmu. Aqra halqa, jadi mandul lah dia. Halqa, jadi botak lah dia. Jadi botak. Jadi mandul, jadi botak. Ada lagi beberapa makna yang lain, tapi itu di antaranya. Bagi orang perempuan ni tak selah mandul kan. Ana pilih makna yang paling dekat, yang paling mudah. Aqra, maknanya mandul lah dia. Halqa, maknanya botak kepala lah dia. Orang tina kan, tak selah, cacat lah, kita kata kurang lah bila tidak dapat melahirkan anak, mandul, tak sel, tak molek kata, macam doa, sekali tengok macam doa, mandul lah dia, botak lah dia. Orang tina ni dalam apa dia buat kerja haji pun, masa orang lelaki cukur kepala, dia tak boleh cukur kepala, haram, tak boleh, tak ada ketika boleh cukur kepala. Kecuali masa kecil mula lah kalau nak cukur pun. Kalau tidak, tak ada ketika. Hak wajib tak ada, hak kena. Tiba-tiba cukur kepala, itu satu yang mengaibkan, memalukan itu. Bahawa tina Allah SWT buat apa? Orang lelaki botak habis dah. Nah, dia tak botak, jarang kita nak jumpa orang perempuan hak botak. Bakali tak aja jumpa. Orang lelaki biasalah hak botak kepala. Tapi orang perempuan tidak. Allah SWT buat dia tu, dari segi rambut dia lebih terpelihara, tiba-tiba botak. Jadi mengaibkan. Pak Nabi SAW kata lagu ni molek kah? Dia nak ajar apa kepada kita? Bolehkah kita guna perkataan-perkataan seperti ni? Jawabnya boleh, sekiranya dalam bahasa itu dipakai dengan makna lain. Contohnya kita bahasa Kelantan. Kita kata menatan ni, menatan ni, kalau orang luar kasar punya tu. Dan kita pun tidak guna, orang Kelantan pun tidak guna pada orang-orang baru kenal kau, rapat benar dia guna. Kalau tak boleh guna perkataan itu, menunjukkan tak mesra lagi. Dia ada lagi buah sipai melera ada. Tapi kalau dia boleh kata hak tu, maknanya dia mesra benar. Dan bukan makna dia benci, tidak. Dan bukan dia menganggap binatang tu ada binatang, tidak. Perkataan tu saja digunakan begitu. Supaya juga kita kata punah ranoh. Rajin kan orang guna punah ranoh. Lagu ni lelah lah. Maknanya lelah sekali ni dia. Kita buat lelah sekali. Maknanya dia lelah kah? Kalau kita doa dia lelah? Tidak makna tu. Mana pekerjaan yang seperti ni menyebabkan jadi lelah ni. Menyebabkan jadi lelah. Jadi perkataan makna asal tu tidak dipakai. Dan ulama seperti Imam Nawawi ni dalam Syarah Muslim, dia sudah sebut dah, kalau Nabi SAW kata, ini mengikut ahli sunnah, kata sesuatu ucapan yang tidak baik zahirnya kepada seorang sahabat atau isteri dia atau sesiapa, itu bukan bermakna doa keburukan kepadanya, bahkan sebaliknya memberi makna kebaikan, doa kebaikan. Ini sebab apa? Kalaulah betul-betul itu doa sungguh, mana terbit daripada hati Nabi SAW, doa dia makbul. Jadi lagu tu dah lah. Dia kata kepada Aisyah, syullat yadaha, lumpuhlah tangannya. Apabila lumpuh tangan Aisyah, tak pernah lumpuh sampai ke mati, menunjukkan dia tidak maksud. Cuma perkataan itu seperti bahasa kita tadilah, punah-wanah, pada lita, kita kata saja apa saya kecek lagu tu. Taubat pun, apa makna taubat tu? Taubat tak makna. Taubat ni kita bertaubat, tadi guna taubat pula. Taubat pun, perkataan taubat bukan dengan makna asal lagi di sini. Supaya juga ini, dan kita kena faham begitu. Adapun puak-puak Syiah dan puak-puak yang benci kepada sahabat, Khawarij ke apa, dia kata ini menunjukkan Nabi tak senang hati dengan sahabat-sahabat dia, sehingga kadang-kadang terkeluar perkataan-perkataan yang seumpama ini. Kita boleh tanya dia, bagi orang ahli sunnah, kita tanya sebab tadi lah, kalau ini terbit daripada hati Nabi SAW sendiri dan dia maksudkan makna asal dia, tentu jadi. Sebab doa Nabi SAW makbul. Jadi kok sahabat-sahabat dia kata lagu-lagu tu, adakah jadi? Tidak jadi.
Ini menunjukkan dia tidak maksudkan makna yang sebenar. Dan perkara ini bahasa mana-mana pun kalau kita tengok ada. Kalau dalam semua bahasa diterima penggunaan perkataan-perkataan yang seperti ini tidak dalam maknanya yang asal, kenapa kita tidak boleh pakai bahasa Arab itu dengan makna yang majazi, makna pinjaman juga? Kenapa tak boleh? Ini benda yang kita kena ingat dah. Kalau jumpa lagu ni semula, Nabi SAW kata kepada sahabat-sahabat, zahirnya menunjukkan berat-berat tu, lagu tak adilah. Dia pasal orang, ada orang ni kecek lagu tak adilah. Setengah-setengah orang tu dia ada apa ni, dia guna perkataan tu sama, dia rajin guna tu. Sikit-sikit rebah sekali ni, dia kata rebah, padahal tak ada rebah ke apa, sedap buat masuk rebah. Dia pasal guna perkataan rebah. Ada orang pasal tu, tapi tidak dipakai dalam artinya yang asal. Baiklah. Dalam hadis ini ada dalil menunjukkan bahawa tawaf wida' itu bahawa tidak wajib kepada perempuan haid, dan tidaklah perlu dia menunggu hingga kepada suci untuk dapat mengerjakannya, dan dia tidak perlu bayar dam kerana meninggalkannya. Inilah mazhab kita dan mazhab ulama sekaliannya, kata Imam Nawawi, kecuali apa yang dinukilkan, apa yang disebutkan oleh Qadhi Iyad daripada sebahagian ulama salaf, dan itu adalah pendapat syadz dan mardud, pendapat yang ganjil dan tertolak. Inilah hak kemahnya. Ya, ada dalil, cukup dalil macam ni. Ada pun hak kata kena bayar dam, tak boleh, kena tunggu, kena tawaf juga. Itu pendapat yang syadz, pendapat ganjil. Pendapat ganjil ni kita tak usah pakai lah, tak usah pakai. Dia hak ganjil-ganjil ada mana-mana pun, sama-sama pun ada hak ganjil-ganjil. Ulama-ulama ni kadang-kadang dia kecek ada buah pelik, kita usah pakai lah tu. Sebab itulah apa ni, ada juga ulama-ulama mengatakan, orang-orang cerdik pandai mengatakan, likulli jawadin kabwah wa likulli alim hafwah. Setiap kuda yang tangkas itu ada ketikanya dia rebah, ada ketika rebah. Orang alim pun ada ketika dia ngarut, ngapu, hafwah ni ngapu lah, tak boleh pakai. Sebab tu kita kena ada neraca juga, kita kena boleh menilai. Ada ketikanya macam tu. Sebab apa jadi benda-benda macam ni? Hikmah apa? Supaya pengikut-pengikut ni tidak terlalu ta'assub sangat. Dia manusia, dia mungkin salah, kita anggap begitu. Orang-orang yang besar-besar, cuba kita tengok, mesti ada orang yang kritik dia teruk betul, setengah-setengah tempat, tak lagi. Termasuk Imam Nawawi sendiri. Nak suka kadang-kadang kita baca, tapi kita duduk secara tu lah. Kita tetap hormat kepada dia, kita tetap sayang kepada dia, kita tetap muliakan dia. Hak tu kita lupakan, tak usah pakai. Di antaranya Imam Nawawi hak pelik, dia kata lepas pada sembahyang subuh, sebelum nak sembahyang subuh tu, tidur dulu baring dalam masjid, baring tu. Sebab Nabi SAW buat lagu tu pada dalam masjid. Dia kata sunnah. Di antaranya yang mana orang lain tak setuju, apa buat lagu tu? Faham mana baru mari pun duduk jangan belakang, pakat guling belakang dalam masjid ni. Pas jadi lagu mana suasana tu? Saat ni molek-molek tu duduk semaya, apa guling, pakat guling. Suasana tu tidak molek. Hak tu hak Nabi SAW buat tu. Dia ada hal dia. Dia sudah semaya selama mana sepanjang malam. Lepas pada sembahyang sunat subuh tu dia nak ambil tenaga baru, rehat sebentar. Dia guling. Bukan dia suruh orang, dia ada hal dia sendiri. Sesiapa yang begitu keadaannya boleh tu, tapi tidak semesti semua orang. Itu di antaranya pendapat dia. Tak boleh, tak usah pakai lah tu. Apa? Sebab kita tengok Maududi hebat, orangnya hebat, tapi ada ketika rebah, tak boleh lagi. Apa tujuan Allah SWT buat lagu tu? Supaya kita tidak ta'assub sangat kepada seseorang pemimpin, kepada seseorang ulama, tidak ta'assub sangat. Kita sentiasa beringat, dia tidak masuk. Nabi SAW dia tak ada salah. Kalau salah, tegur lah, mesti tegur. Orang lain tak ada jaminan itu. Tak usah rayak lah, setara mana pun tak usah rayak lah. Dia ahli gapo pun tak usah rayak lah.
ulama bidang gapo sekali pun, dia mesti ada. Inilah. Cuba perhatilah, ada cuba perhati semula. Tak saya bidang gapo pun mesti ada. Ketelanjuran dia tu terlanjur. Meskipun kita kata ngapo. Tetapi mudah-mudahan Allah SWT mengampunkan mereka lah. Habis rain dah dia tu pun. Ni ada gitulah sebagai sifat manusia hak kurang ni. Lagu tu lah. Jangan pula kerana ada benda-benda macam tu jadi kita jadi tawar hati terhadap dia. Tak boleh. Tak boleh. Kalau lagu tu payah benar nak cari. Tak jumpa tak jumpa sama. Nak cari hak sebenar bagi kita. Kadang-kadang kita kata sebenar bagi kita tu tidak, bukan menjadi pengukurnya begitu. Kita kata nak suruh serupa dengan kita. Lepas tu fadakhala alayya wa ghadban faqultu man aghdabak ya Rasulullah adkhalahu Allahun nar. Tengok ni Aisyah kacak lagu tu juga. Siapa yang membuatkan engkau marah wahai Rasulullah? Semoga Allah memasukkannya ke dalam neraka. Jadi doa biar masuk ke dalam neraka. Tengok ni. Awal masyarti kata dia, tak tahu kau, tak sedar, tak khabar kau, kata dia. Aku suruh orang tengah satu perkara. Lepas tu dia duduk teragak-agak pula. Ni nak buat, ni tak saya buat. Nabi SAW kata, ni maknanya seorang pemimpin nak jadi bini pemimpin, dia kena banyak sabar. Dia kena banyak sabar. Kadang-kadang suami balik, dia tak boleh luah kepada orang, dia curah kepada bini dia. Kadang-kadang kalau dia nak marah ke orang, dia balik marah tak ada pasal-pasal ke bini dia. Tapi kuranglah tu, satu kekurangan tu. Nabi SAW ni tidak, dia cuma royak gitu. Apa ni lagu ni tak saya dengar. Jadi Aisyah pun siapa kata begitu. Ini menunjukkan bahawa Nabi SAW marah apa? Kerana melanggar, kerana melanggar hormat syarak. Dan mereka teragak-agak dalam menerima hukumnya. Sedangkan Allah SWT berfirman, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Allah SWT berfirman, tidak, demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sehingga mereka menjadikan engkau sebagai pemutus dalam masalah-masalah yang diperselisihkan di antara mereka. Kemudian mereka tidak berasa sebarang kesempitan, keberatan di dalam diri mereka dengan keputusan yang engkau berikan itu, dan mereka menerimanya dengan sepenuh hati. Ini sifat orang beriman. Tiba-tiba nampak macam teragak-agak tadi. Rasulullah berasa sedih lah, pasal dia ni teragak-agak, sahabat-sahabat ni. Dan hadis ini juga menunjukkan bahawa elok kita marah. Jangan kalau anak kita, orang-orang bawah kita melanggar sesuatu perintah agama, kita relax, tak ada berasa apa. Kena menampakkan kemarahan dengan kata-kata ke, dengan perbuatan ke. Jangan dilek. Supaya juga di sini Aisyah, orang yang menyebabkan Nabi SAW marah, dia kata macam tu. Tak apa kata macam tu. Apa? Ni lah pokok yang kata. Tengok sahabat langgar. Baru ni sudah anda sebut dah. Sebenarnya kalau kita perhati, pada muka surat mana? Kalau kita ni 2-3 las lepas ni, 2-3 las lepas, cuba perhati gapo dia kedudukan yang sebenar. Tak kena kita nak kritik sahabat kerana tadi Aisyah kata, maka menunjukkan sahabat ni tak molek, sahabat ni jenis tidak terima selalu hak Nabi SAW raya. Puak-puak ni kalau kita kata lagu ni, dia kata puak-puak ahli sunnah ni nak betul sama sahabat, lebih nak jaga sahabat lagi daripada nak jaga Nabi SAW. Dia tidak faham. Kalau tidak jaga sahabat, Nabi pun jadi tak terjaga. Dia tidak faham.
Cuba kita tengok hadis ni. Aisyah juga